Maksud kalam hikmat ini, jauh beza antara orang yang berdalil dengan adanya Allah, menunjukkan adanya alam, dengan yang jika dibandingkan dengan orang yang berdalil bahawa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Ada dua keadaan ahli makrifat. Satu golongan orang yang berdalilkan kepada kewujudan Allah dan kesempurnaan sifatnya atas makhluk ciptaannya. Golongan yang kedua, orang yang berdalilkan makhluk sebagai dalil menunjukkan kepada kewujudan pencipta dan kesempurnaan sifatnya. Inilah dua golongan manusia dalam mencapai makrifat. Golongan pertama diberikan makrifat dulu terhadap kewujudan Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Setelah itu baru dia kenal kesan-kesan kesempurnaan Allah, iaitu dengan terwujudnya makhluk ini. Golongan yang kedua memandang kepada makhluk dulu, lalu daripada pandangan terhadap makhluk itulah dijadikan dalil untuk membuktikan kewujudan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama ini ahli makrifat yang sudah mencapai jazbah, ditarik hatinya sehingga terbuang hijabnya, lalu mencapai makrifat yang terang. Hatinya lebih mengenali Allah daripada makhluk. Adapun golongan yang kedua, golongan ahlus suluk, orang yang dalam perjalanan untuk makrifat Tuhannya. Dia lebih mengenali makhluk daripada Allah, tapi makhluk itulah menjadi dalil untuknya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifatnya. Demikianlah dua golongan yang ingin dijelaskan oleh Syekh mengenai perkara ini. Bandingan yang mudah. Golongan pertama itu orang yang kena tokai dulu. Dia kena tokai dulu. Kediam baru dia kena pekerja dia, baru kena kilang-kilang. Mula-mula kena tokai dulu. Lepas tu baru tokai ajak tengok kilang-kilang dia. Dia kena tokai ni hebat ni. Tapi tokai dulu dia jumpa. Kehebatan tokai ni, kekayaan tokai ni tak kena lagi. Kediam ni kena. Dia hanya kena tokai ni tokai hebat kaya. Harta dia tak pernah tengok. Pekerja-pekerja tak pernah tengok. Kediam baru tokai kita tunjuk sesuatu. Ni kilang aku ni. Ni pekerja aku ni. Ni pasien pertama. Orang yang diajak tarik jumpa tokai dulu. Tapi kewujudan golongan ini nisbah peratusannya sangat kecil. Tak ramai pasien ini. Mereka inilah al-anbiya, al-mursalun, al-awliya yang ahli jazbah. Mereka inilah para nabi, para rasul dan juga para wali yang mendapat jazbah. Inilah kelakuan mereka, makrifat mereka itu. Dikenalkan dengan penciptanya dulu. Adapun yang kedua ini, orang yang kenal kekayaan tokainya itu, kehebatan tokai itu, menerusi dia tengok pekerja-pekerja dulu. Tengok kilang-kilang. Oh, ramai pekerja dia ni. So kilang dia ni, tokai ni kaya ni. Dia tak pernah jumpa lagi tokai. Tapi dia kena tokai atas melihat kepada pemilikannya dulu. Lihat kilang-kilangnya, pekerja-pekerjanya tu. Masing dengan peralatannya. Kalau tokai barang dah orang cetong, dah nak buat kilang gini ni, mesti tokai ni orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa boleh buat sebesar ini. Tapi tak pernah jumpa tokai. Tapi yang ini cukup menjadi alat untuknya, menjadi alamat untuk dia kena kehebatan tokai itu. Maka demikianlah dalam hal makrifat. Ada dua golongan manusia ini. Yang pertama itu yang dianugerahkan Allah, mendapat makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih dikenali dari makhluknya. Selepas itu barulah diperlihatkan tentang kekuasaan Allah. Lalu diperlihatkan, oh inilah dalilnya makhluk, kewujudan makhluk ini. Ditunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, bahawa Allah yang memberi rezeki, dikenali sifat itu. Didatangkan makrifat itu, baru ditunjukkan tentang fenomena alam, macam mana makhluk Allah Ta'ala dirizkikan. Dirizkikan, dikenal.
Ni dah makhluknya yang di sekian kau. Baru dikenal ni. Selepas itu demikianlah segala sifat-sifat kesempurnaan Allah diperkenalkan selepas itu, setelah dia memperoleh makrifat yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua ini, golongan yang mengenali Allah menerusi makhluknya, dilihat pada makhluknya, dijadikan dalil, dijadikan alamat untuk mengenali pencipta dan kesempurnaannya. Dia tengok pada makhluk ini, daripada tidak ada kepada ada, mengenali ada pencipta. Makhluk yang begitu besar kejadiannya, yang tidak mudah dicipta, memerlukan kudrat yang kuat, dikenal penciptanya yang maha berkuasa. Dilihat daripada keelokan makhluknya, kesempurnaan makhluknya, bahawa yang seperti ini tidak mampu dilakukan oleh orang yang tidak cukup ilmunya, lalu dikenali keluasan ilmu penciptanya. Maka demikianlah golongan yang kedua ini, orang yang sedang melintasi perjalanan makrifat, disebut Ahlus Suluk. Orang yang berdalil adanya Allah, menunjukkan adanya alam. Yang ni golongan pertama tadi tu, orang yang mengenali Allah dulu, dibuka makrifat hatinya, mengenal kesempurnaan Allah dulu. Setelah itu baru dia kenal makhluk ciptaannya. Ni golongan pertama ni bagaimana? Iaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya. Inilah orang yang mengenali kebenaran dan meletakkan kebenaran pada tempatnya. Allah sebagai Tuhan lebih berhak dikenali dulu, dan dia mengenalinya dulu, baru dikenali makhluk-makhluknya. Orang ini memang tepat meletakkan makrifatnya, yakni meletakkan Allah pada tempatnya yang sepatutnya. Adapun yang kedua ini, yaitu yang pertama ini, yaitu orang yang mengenal hak, yakni kebenaran Allah, dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Orang ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia kenal Allah, setelah itu dia kenal tanda-tanda kesempurnaannya. Jadi orang ini mengenal Allah dan mengenal makhluk dan meletakkan makhluk pada tempatnya. Bagaimana? Dia tahu makhluk ini puncinya datang dari Allah. Dia tahu. Jadi orang yang pertama ini, golongan pertama ini, meletakkan kebenaran pada tempatnya. Dia kenal makhluk, tapi kenal makhluk dari sumber asalnya, yaitu dari Allah. Yang ini makhluk itu datang dari Allah. Bila dia kenal Allah, lalu dia kenal hasil ciptaannya. Bila dia kenal kesempurnaan sifat Allah, dapat dilihat semua ini pada ciptaannya itu. Jadi dia kenal makhluk tepat pada kedudukannya, yaitu bersumberkan dari asalnya. Sedang orang yang berdalil adanya alam, menunjukkan adanya Allah, yakni golongan yang kedua ini, orang yang mengenali alam dulu, dia kenal makhluk dulu, baru daripada pengenalan terhadap makhluk itu dikenali Allah. Kerana makhluk ini menjadi dalil, menjadi alamat kepada kewujudan Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Tapi orang ini dia kenal makhluk dulu, tapi makhluk itu sebagai batu loncatan, sebagai dalil, sebagai pedoman, sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, golongan yang kedua ini kedudukannya bagaimana? Dari segi dalam ilmu ketuhanan, dalam ilmu kesufian. Sedang orang yang berdalil adanya alam, menunjukkan adanya Allah, kerana ia tidak sampai kepada Allah. Yani orang ini orang yang belum sampai kepada Allah, orang yang belum kena tokeh, hanya kena pemilikan tokeh je dulu, belum kena tokehnya lagi, tapi dalam perjalanan untuk mengenali tokeh. Adapun yang pertama, orang yang sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, setelah itu baru
diperlihatkan kepadanya kesempurnaan sifat-sifatnya menusi makhluk yang diciptakan. Adapun yang kedua ini, orang baru dalam perjalanan nak mencapai hakikat makrifat. Dikenalinya makhluk dulu, tapi makhluk ini menjadi alamat untuknya, menjadi dalil untuknya, sehingga dia mengenal Allah. Perjalanannya akan berterusan. Orang ini dikira belum sampai, tapi sedang menuju kepada hakikat makrifat. Dan kebanyakan manusia adalah dari golongan ini. Kebanyakan orang-orang yang menempuh jalan makrifat adalah dari golongan yang kedua ini. Orang yang kenal Allah menusi kenal makhluknya. Maka bilakah berkait dengan golongan yang kedua ini, Syekh mendatangkan beberapa pertanyaan untuk direnungi. Maka bilakah Allah itu ghaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya? Syekh ini menunjukkan pertanyaan ini kepada golongan kedua ini, yakni orang yang belum sampai. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sebagai satu motivasi lah. Bila Allah Ta'ala ni tidak zahir hakikatnya, sehingga engkau perlukan kepada dalil nak kena. Nak kabarnya Syekh ini semacam memberikan sedikit kritikan kepada golongan yang kedua ni lah, yang dikira belum mencapai maksudnya. Yang sebenarnya golongan kedua ni baik dah. Orang yang sudah dalam perjalanan nak bermakrifat, tinggal lagi dia menjadikan makhluk sebagai dalil. Tapi dari segi kesempurnaan, orang ini masih belum mencapainya. Lalu pertanyaan tadi sebenarnya adalah dorongan untuk orang ini mencapai kesempurnaannya. Lalu ditanya oleh Syekh, bila Tuhan ni baik, bila Tuhan ni terlindung, sehingga kita tak kena perlu dalil nak kena dia tu. Gitu. Patutnya tak gitu. Seolah-olanya nak menganjurkan orang ini supaya terus sehingga sampai ke tahap engkau tidak perlu lagi kepada dalil, engkau sudah bermakrifat terhadapnya. Gitu nak bawa kita. Nak bawa sampai situ. Tapi bila tak sampai lagi situ, ia berubah ni sutih. Bila Tuhan tu baik, bila Tuhan tu tersembunyi sehingga memerlukan dalil, tidakkah huwa zahir? Tidakkah Tuhan itu sangat nyata? Mudah nampak. Gitu kabarnya. Mudah nampak. Boleh. Soalannya begitu. Tapi memang orang ni kodok masing-masing dah. Cuma Syekh ni khabar nak suruh jack sikit. Maksudnya usahakan sampai ke tahap engkau tidak perlu lagi pada dalil ni. Hatimu langsung terus bermakrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu maksudnya. Tapi sebenarnya pada dia ni, sebenarnya memang orang gini-gini kadang dia nak kata apa. Dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Sejak bila Allah Ta'ala itu jauh daripada kita sehingga engkau perlu menempuh satu perjalanan untuk sampai kepadanya? Salahnya pertanyaan ditujukan kepada golongan tadi tu, hak tengah jalan ni, hak tengok ke dalil ni, nak kenal Allah Ta'ala ni. Bila Tuhan tu jauh sehingga kita ni perlu menempuh sesuatu sehingga nak kenal? Tidakkah dia terlalu dekat kepadamu? Naknya gitu, naknya. Sepatutnya. Jadi demikianlah Syekh ini menjelaskan kepada kita tentang dua golongan manusia dalam makrifat. Orang yang sudah sampai dan orang yang belum. Orang yang sudah sampai hatinya dipenuhi makrifat, Allah lebih dikenali, lebih diyakini dari yang lain. Setelah itu barulah pandangannya melihat kepada makhluk sebagai melihat dari kesan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya barulah tokek tadi ajak pergi jalan tengok kilang dia tu. Tengok. Kediang lepas tu. Tapi tokek dulu dia kena. Adapun yang kedua, orang yang masih dalam perjalanan makrifatnya, masih menjadikan dalil sebagai pedoman untuk bermakrifat kepada Allah, maka yang ini dikira sebagai belum sempurna makrifat. Bukan tidak bermakrifat, sudah bermakrifat, tapi bermakrifat berasaskan dalil. Kesempurnaan makrifat dalam dunia tasawuf, makrifat tanpa dalil. Makrifat guna baru. Makrifat dengan naluri asli yang sudah tersimpan dalam diri setiap manusia. Asli.
sudah tersimpan dalam diri setiap manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika manusia berada pada martabat ruhnya, belum ada jasad ini, ruhnya sudah ada. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ruh, arwah bukan satu, sudah banyak ruh. Ruh kita ni sebelum dijadikan ni badan kita je dulu kediang ni orang ni mamak kediang sikit, dolah dulu lagi, ni tubuh badan je. Roh sudah tercipta sebelum itu. Saudara, jadi ketika Allah mengemukakan pertanyaan, mengambil penyaksian, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Apa jawapan roh? Qalu bala syahidna. Mereka kata, bahkan Engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikannya. Inilah iman yang asli, naluri yang tersimpan pada jiwa setiap manusia. Syahidna, kami menyaksikan. Bukan alimna, bukan kami tahu, kami saksikan keaslian pandangan ruh. Kerana ruh itu mata hatinya dinamakan basirah, penglihatannya dinamakan musyahadah. Jadi roh pada waktu itu sudah menyaksikan ketuhanan Allah secara asli. Tapi pengaruh keduniaan ini, pengaruh pengajaran-pengajaran, pengaruh daripada panca indera, pengalaman panca indera telah menutup banyak keyakinan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mawludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam naluri yang bersih, terutamanya naluri tauhid, bertauhidkan Allah. Sudah tersimpan makrifat ini dalam diri setiap ruh manusia. Tapi persekitaran, dalam hadis ini menyebut yang terdekat dengan persekitarannya. Siapa? Orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidanihi. Inilah yang akan menjadikan, mencorakkannya, sama ni jadi Yahudi, aw yunasiranihi, atau menjadikan Nasrani, aw yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Yani pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran. Pengalaman hidup kita tengok hari-hari. Orang ni pergi hospital tak cukup obat, mati. Orang ni sakit buah pinggang ataupun sakit jantung, mati. Akhir sekali itulah yang menutup makrifat kita. Kita sudah terlupa hakikat yang menghidup mematikan hanya Allah. Lupa waktu. Lupa. Sebab apa? Tengok hari-hari ni. Ni gini-gini sebab macam-macam ni. Hari-hari kena 10 tahun, 20 tahun, bertinang-tinang, tebal, karat dekong. Akhir kali lupa makrifat ni. Lupa makrifat. Huwa yuhyi wa yumiit. Hanya dia yang menghidup dan mematikan. Lupa. Kerana ini pengaruh ajaran orang tua. Orang tua mengajarkan kita macam-macam, itu ini. Takut gatu, menjangkit tempat tu takut gatu. Sampai ketua takut gatu. Jangan pergi atas kubur tu beratu. Sejak dari dulu orang tu ajar kita. Akhir sekali takut nak pergi kubur, nak jarah kubur mak ayah pun takut. Naik smoke macam ni, atu. Pengaruh orang tua. Persekitaran, ajaran-ajaran, ilmu yang dipelajari, ini banyak menutup makrifat yang asli dimiliki. Jadi demikianlah ahli makrifat, golongan pertama ini memiliki makrifat yang asli, kembali kepada nalurinya. Adapun yang kedua ini, orang yang nalurinya agak tercemar, tapi sudah memiliki makrifat tasdiqiyah, membenarkan, sama ada menerusi wahyu atau menerusi nazar, perhatian yang diperhatikan, memerhatikan alam, sehingga alam ini menjadi dalil untuknya dia mengenali Allah. Orang ini kenal Allah menerusi dalil. Jadi dalam dunia tasawuf, makrifat seperti ini dilihat belum sempurna, bukan tidak sah. Jangan salah faham, bukan tidak sah, tapi dikira belum sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan, maka Syekh inilah mendatangkan 2-3 pertanyaan tadi tu. Apakah Allah Ta'ala tu terselindung sehingga kau perlukan dalil nak kenal dia? Apakah Tuhan kau tu jauh sehingga kau perlu menempuh satu perjalanan untuk mengenali dia? Sedangkan kau hari-hari nyawa nafas kau itu keluar masuk. Sejak bila kajian ini berlaku? Pernah kau kawalnya? Tidakkah nadimu setiap hari berdengut
Sepanjang umurmu, berapa kali kau kawalnya? Tak pernah sekali pun kawalnya. Tidak jauh. Makanan-makanan yang kau makan itu diakikan seluruh tubuhmu. Pernahkah sekali kau mengawalnya? Maka ubi kayu pergi beti, besar beti. Maka tepak pergi kepala, petok jadi kepala. Seperti itukah kita mengawal makanan kita? Pernahkah sekali? Tidak pernah dikawal, walaupun sekali. Terlalu dekat. Jadi Syekh mendatangkan pertanyaan ini untuk membuka pintu hati, supaya makrifatmu perlu ditingkatkan sampai ke tahap naluri iman yang bertaraf fitrah, keyakinan yang tidak dapat diganggu oleh sesiapa pun. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat 78, yang bermaksud, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi kepadamu pendengaran dan penglihatan serta fikiran, yakni perasaan, supaya kamu bersyukur. Yakni ayat ini didatangkan berkait dengan kalam hikmat ini adalah secara khusus mengenai golongan yang kedua itu. Allah menciptakan kita yang asalnya tak ada apa satu, kewujudan pun tidak ada, apatah lagi sifat-sifat seperti melihat, mendengar, mengetahui dan macam-macam. Setelah diadakan baru diberi sifat-sifat itu, Jadi setelah manusia itu diberikan sifat-sifat ini, sewajarnya sifat-sifat itu dijadikan alat untuk seseorang itu mengenal Tuhannya, melihat kepada makhluk sebagai dalil, lalu membuktikan kewujudan Allah dan meyakininya. Itulah sebagai satu kesyukuran kita terhadap apa-apa yang dianugerahkan Allah itu. Jadi dengan arti kata yang lain, manusia yang dianugerahkan Allah dengan segala macam perkara itu sepatutnya mensyukurinya. Syukur terhadap nikmat itu apa? Makrifat terhadap penciptanya. Itulah kesyukuran yang sebenar-benarnya setelah manusia memperoleh makrifat terhadap penciptanya itu. Memang asal mula kejadian manusia bodoh, yang ini tidak mengetahui apa-apa, tak tahu. Hal ini terjadi secara berperingkat-peringkat. Diadakan dulu, kemudian baru dizahirkan sifat-sifat ini. Hadis Nabi SAW menjelaskan, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna kejadian, bahawa dia menyimpan banyak rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi yang mengelirukan orang yang tidak memahami hakikat ini. Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Bagaimana nak diterjemah? Saya sebut sikit ini kerana yang berkait dengan inilah, bahawa manusia diciptakan Allah tak tahu apa-apa. Lepas itu dizahirkan sifat-sifat, yang sifat-sifat yang ada pada manusia itu menyamai dari segi nama dan fungsi dengan sifat-sifat Allah. Menyamai dari segi nama dan fungsi, bukan hakikatnya. Jangan salah faham. Jadi perhatikan hadis yang berkait. Dan ada orang yang menyalah faham tentang hadis ini, lalu membawa kepada keyakinan yang jauh dari pegang ahlu sunnah wal jamaah, sehingga menjadi kelompok-kelompok yang dalam pandangan ahlu sunnah sesat dan menyesatkan. Inna Allah khalaqa Adama ala surati. Allah menciptakan Adam atas rupanya. Nya ni payah ni orang mengaji ni. Nya hak mana saya balik ni. Kalau kita mengaji kita tua, nya ni memang penimpala sama. Balik ke mana nya ni?
Tapi inilah antara sebab terjadinya ikhtilaf dalam tafsiran di kalangan para ulama kerana hal-hal seperti ini. Antara sebab marji'ud dhamir ni, Allah menciptakan Adam atas rupanya. Kalau atas rupanya rupa Adam, jelas tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, dan boleh diterjemah seperti ini, Allah menciptakan Adam atas rupanya, atas rupa Allah. Ni berat. Dan boleh, dan itulah yang sebenarnya. Tapi apa maksudnya? Allah mencipta Adam atas rupanya, atas rupa Allah. Menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala mencipta Adam atas rupanya, yakni memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat Allah dari segi nama dan fungsi, tapi tidak dari segi hakikatnya. Setakat tu je boleh lagi. Jangan pergi jauh-jauh lah. Jatuh lubang. Setakat tu je. Memiliki sifat-sifat sama dari segi makna dan fungsi. Tapi riwayat ini, hadis ini sudah ditafsir secara silap oleh kelompok-kelompok Mujassimah. Yang rasa peliknya, yang kita rasa duka cita, hadis ini dipegang oleh ahli ilmu, sebahagian ahli ilmu kita secara faham yang salah seperti ini. Allah Ta'ala menciptakan Adam atas rupa Allah. Sebab tu Tuhan tu ada rupa juga. Atas hal ini, sepertilah manusia ada rupa, Tuhan pun ada rupa juga.